Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Farisa Hadirah binti Muhammad Effendi. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tok Pelita, Pasir Salak, Perak. Para penonton sekalian, saya sangat berminat membaca buku berkenaan kisah-kisah perjuangan para nabi dan anbiya. Buku-buku seperti ini sangat memberi inspirasi di samping menyuntik motivasi dan menambahkan pengetahuan saya tentang kisah-kisah perjuangan para nabi. Ini adalah sedikit koleksi kisah perjuangan para nabi yang saya miliki. Namun begitu, untuk sesi kali ini, saya memilih buku ini untuk dikupas dan dibincangkan secara ringkas. Buku ini bertajuk Kisah Perjuangan Para Nabi, Nabi Yunus alaihi salam. Buku ini ditulis oleh Nurul Azila Arifin dan diterbitkan oleh Pustaka Ad-Din. Buku ini sangat menarik di samping menyuntik motivasi dan menambahkan pengetahuan saya tentang kisah-kisah perjuangan para nabi. Sidang penonton sekalian, secara ringkasnya, buku ini menceritakan tentang perjuangan Nabi Yunus untuk menyeru kaumnya, iaitu kaum Ninawa, supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari, ketika Nabi Yunus berlayar, baginda telah dipaksa untuk terjun ke dalam laut dan telah ditelan oleh ikan nun. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan ikan nun membawa Nabi Yunus dan memuntahkannya di tepi pantai negeri Ninawa. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yunus telah terselamat dan bermula sejak itu, Nabi Yunus telah dapat berdakwah di negeri Ninawa dengan aman dan damai. Sidang penonton yang dihormati, begitulah serba sedikit latar belakang buku ini yang dapat saya bicarakan secara ringkas di sini. Selain menarik untuk dibaca, buku ini juga sangat bermanfaat kepada saya dalam mendalami ilmu berkaitan perjuangan para nabi dan tokoh-tokoh Islam. Antara pengajaran yang dapat saya perolehi ialah kita hendaklah mendidik hati agar bersabar dengan setiap ujian, sentiasa berusaha, berdoa, ikhlas dan bertawakal kepada Allah jika inginkan kejayaan dalam sebarang pekerjaan. Sidang penonton sekalian, seterusnya untuk slot yang kedua ini, saya akan membicarakan pula berkenaan tajuk sikap peka ibu bapa menjana kecemerlangan anak-anak. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak ibarat sehelai kain putih terpulang kepada ibu bapa bagaimana cara untuk mencorakkannya. Jika ibu bapa ingin melihat anak-anak mereka berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran, maka mereka perlulah peka dan berganding bahu bersama guru-guru. Kecemerlangan anak-anak bukan tergantung semata-mata di atas bahu guru-guru. Sebaliknya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting kerana merekalah guru pertama anak-anak. Ibu bapa yang peka dan prihatin akan memastikan anak-anak membesar dengan sihat dan cerdas, baik dari aspek jasmani, emosi maupun kognitif. Selain itu, ibu bapa yang peka akan memastikan anak-anak menguasai kemahiran asas dalam pelajaran dan mempunyai kesediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan yang sebenar. Ibu bapa yang prihatin akan sentiasa mengambil berat tentang pelajaran dan perkembangan anak-anak. Mereka akan sentiasa membimbing dan menjadi pendorong dalam apa juga bidang yang diceburi oleh anak-anak. Di samping itu, ibu bapa juga akan menjadi tempat rujukan untuk anak-anak bertanya tentang sesuatu perkara atau berkongsi tentang sesuatu masalah. Ibu bapa yang peka
akan mengambil berat tentang aktiviti sosial dan mengenali rakan-rakan anak mereka. Jadi sidang penonton sekalian, anak-anak akan sentiasa terbimbing dengan cara yang betul dan secara tidak langsung terhindar daripada pengaruh-pengaruh yang negatif. Sekian, terima kasih.